Pertama-tamanya, izinkan saya mengucap ribuan terima kasih kepada kepimpinan MIC, Presiden serta seluruh barisan jawatankuasa tertinggi MIC kerana telah sudi menjemput dan memberi penghormatan pada saya untuk meresmikan persidangan MIC yang ke-67 pada pagi ini. Izinkan saya mengucapkan selamat pagi kepada semua persidangan MIC ataupun dalam bahasa Tamil, Ungaluku Enadu Kalai Vanakam. Persidangan MIC pada kali ini mencatat sejarah kerana ianya diadakan di luar Kuala Lumpur. Mengikut Ketua Menteri Melaka, dia amat mengalu-ngalukan persidangan MIC diadakan di Melaka kerana sebagai bandaraya bersejarah dan pusat pelancongan negara, 1,500 perwakilan MIC akan juga dikira sebagai pelancong yang melawat Melaka. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di kesempatan ini izinkan saya mengucapkan tahniah pertamanya kepada Presiden MIC kerana telah menang tanpa bertanding. Saya juga mengucap tahniah kepada Datuk Seri S. Subramaniam sebagai timbalan Presiden yang menang tanpa bertanding. Menteri Kesihatan yang bertambah sihat, saya kira. Saya juga mengucap tahniah kepada seluruh barisan kepimpinan MIC peringkat naib-naib Presiden yang telah disahkan keputusannya. Saya dimaklumkan pukul 5 pagi tadi. Dan juga ahli-ahli jawatankuasa tertinggi MIC yang berjaya. Mudah-mudahan barisan kepimpinan MIC yang baru ini mampu memacu MIC ke hadapan dengan lebih berjaya lagi. Sebagai sebuah kerajaan, kita sentiasa mengusahakan untuk memastikan dasar-dasar negara kita yang ditunjangi oleh Barisan Nasional merupakan dasar-dasar yang lebih adil dan saksama dan pengagihan kekayaan dan peluang dalam semua lapangan bersifat lebih inklusif, supaya setiap kelompok masyarakat, tidak kira majoriti ataupun minoriti,
tidak kira di wilayah mana sekalipun, akan merasakan bahawa di bawah kepimpinan Barisan Nasional, mereka boleh merasakan masa depan mereka itu lebih baik lagi. Hari ini lebih baik dari semalam, dan hari esok pasti lebih cerah dan lebih berjaya daripada hari ini. Selaku Perdana Menteri Malaysia dan pengurusi Barisan Nasional, sudah tentu tanggungjawab saya mestilah mendengar pandangan, pendapat, cadangan dan syur yang datang daripada semua parti komponen Barisan Nasional dan juga daripada rakyat Malaysia pada keseluruhannya. Kalau ada apa-apa kekurangan dan kelemahan, kita perlu melakukan penambahbaikan. Dan inilah sifat yang saya telah amalkan. Sebab itulah 4 tahun setengah dahulu, saya telah memulakan proses untuk memperbaiki kedudukan kaum India dalam negara kita. Sebab dalam pilihan raya ke-12 telah memberi isyarat kepada Barisan Nasional bahawa kaum India memerlukan perhatian yang lebih serius daripada kerajaan Barisan Nasional. Tahun 2008 merupakan keputusan pilihan raya yang saya anggap sebagai satu watershed in Malaysian politics. Dalam konteks sokongan masyarakat kaum India terhadap Parti Barisan Nasional. Isyarat seperti ini dalam proses demokrasi, parliamentary demokrasi, tidak boleh dipandang ringan, kerana kuasa mutlak adalah dalam tangan rakyat melalui peti undi waktu pilihan raya umum diadakan. Lantaran itu, maka kita telah memulakan satu usaha untuk cuba menyelesaikan permasalahan masyarakat kaum India. Dan hasil daripada usaha itu, setelah berlangsung lebih kurang 4 tahun setengah dalam pilihan raya 2013, pilihan raya ke-13, kita dapati bahawa sokongan daripada masyarakat kaum India sudah dapat dipulihkan oleh Barisan Nasional. Namun saya belum berpuas hati lagi. Sebagai pengurusi Barisan Nasional, saya merasakan masih ada lagi ruang yang boleh diperbaiki. Sokongan masyarakat kaum India
meningkat, tapi belum lagi sampai ke tahap di mana kita boleh merasakan sokongan itu bersifat overwhelming support untuk Barisan Nasional. Sebab itu, saya anggap ini sebagai work in progress. Saya anggap ini sebagai tanggungjawab yang perlu dipikul, digalas oleh saya sebagai pengurusi Barisan Nasional, rakan-rakan saya dalam kerajaan Barisan Nasional, lebih-lebih lagi oleh kepimpinan MIC yang baru dipilih dalam persidangan ini. Saya yakin dan percaya kalau yang kita utamakan ialah sokongan masyarakat dan komuniti kaum India, dan bukan kedudukan kita dalam MIC, kerana anggaplah kita ini sebagai wadah, sebagai alat kepada komuniti, yang mana komuniti itulah komuniti yang perlu kita memberi khidmat bakti dan pembelaan yang sebaik-baiknya. Jika komuniti itu, komuniti yang kita servis, yang kita serve ini, berpuas hati pada kita, barulah MIC boleh dianggap sebagai parti yang paling unggul mewakili masyarakat kaum India. Unity dalam MIC penting. Unity dalam konteks masyarakat kaum India pun penting untuk terus menyokong kerajaan Barisan Nasional. Dengan ini maka kita akan terus melihat ke hadapan. Saya tidak mau melihat ke belakang, saya mau melihat ke hadapan. Saya tidak mau dengan retorik saja, tetapi substance dan pengisian itulah yang penting diberi perhatian oleh kita. Dan dari segi ini, walaupun kita ada rasa tak puas hati sana sini, tapi track record kita untuk membela kaum India adalah lebih jauh, lebih baik daripada apa yang telah dilakukan oleh parti pembangkang untuk masyarakat kaum India. Ini kita mesti, premis ini adalah penting. Kerana kalau kita dokumenkan, lebih-lebih lagi dalam tempoh 4 tahun kebelakangan ini, apa yang kita telah lakukan, mencabar pembangkang, jangan cakap saja. Buktikan. Show the proof what you have done for the Indian community. BN lebih banyak sumbangan pada masyarakat kaum India. Namun saya kata bahawa it's still work in progress. Yang mana ada kekurangan, boleh dilakukan penambahbaikan, we'll do it. Together with MIC. Dengan rakan-rakan kita yang lain. We have to work towards improving our delivery for the Indian community. Dan dengan ini maka, if we are sincere, if we have the trust, the nambike, the trust, never forget, you have to build on the trust. The community must trust us. Dan kita boleh melakukan penambahbaikan ini dari masa ke semasa. Of course, you cannot get everything what you want. No community will get everything what they want. Termasuk the Malay Bumiputra community pun cannot get everything what they want. Asalkan kita ini
is deemed to be fair and reasonable, we will strengthen the support of the community for Barisan Nasional. Saya ingin sebut di sini bahawa beberapa langkah yang kita telah lakukan, umpamanya dalam bidang pendidikan. Kalau pada tahun 2010, grade purata nasional bagi sekolah kebangsaan adalah 2.31, manakala SJKT 2.58, berarti gapnya ialah 0.27. Pada tahun ini, jurang antara sekolah kebangsaan dengan sekolah Tamil semakin dapat dikecilkan, di mana grade purata nasional bagi sekolah kebangsaan adalah 2.27 dan pencapaian SJKT pula adalah 2.31, di mana perbezaannya adalah hanya 0.04 saja. Ini membuktikan bahawa usaha kita untuk memperbaiki pendidikan di peringkat SJKT sudah mula membuahkan hasil. Tetapi ini juga merupakan work in progress. Sebab itulah saya menggambarkan bahawa, terutama sekali dalam ucapan yang saya telah bentangkan bajet 2014, saya menekankan peruntukan untuk sekolah SJKT mesti diimbangi dengan pengisian not only schools but delivery di sekolah-sekolah of quality education perlu ditingkatkan, dan penubuhan pra-sekolah di tiap-tiap SJKT perlu kita usahakan dalam masa yang terdekat ini. Sebab asasnya dalam dunia yang semakin kompetitif ini ialah asas itu mesti dibina waktu rakyat Malaysia berada di tahap umur kanak-kanak lagi. Strengthen all schools in this country. Sama ada sekolah kebangsaan ke, SJKT ke, C ke, apa ke, sekolah agama apa. Asasnya mesti kita bina. Sebab bila kita bina asas, waktu kita di universiti nanti tidak ada masalah. Kita tidak mau lagi orang kata masyarakat kaum India dapat tempat di universiti berdasarkan pada kota. Kita nak masyarakat memberi pengiktirafan bahawa masyarakat kaum India dapat tempat di universiti kerana mereka sudah cukup kelayakan dan kebolehan untuk bersaing dengan orang lain. This is the way forward. Sebab itulah saya ingin melihat SJKT ini dan di sekolah kebangsaan, di mana sebahagian daripada anak-anak kaum India ada di sekolah kebangsaan, termasuk di sekolah menengah, kita perbaiki lagi pencapaian mereka. Kita bagi lagi kelas-kelas tambahan, kelas tuition. Kita pastikan guru-guru sekolah Tamil ini berkualiti dan sebagainya. Tambah lagi kemudahan prasarana. Dan dalam masa tak lama lagi saya percaya kedudukan di universiti untuk masyarakat kaum India akan bertambah lebih baik lagi. Inilah harapan saya. Jadi saya sanggup bekerjasama dengan MIC, dengan NGO-NGO yang lain untuk merealisasikan perkara ini. Kalau peruntukan
jadi kengkangan, kita boleh tambah peruntukan lagi. Kalau program community development, CBF, yang disebut oleh Datuk Seri Palanivel tadi, kalau program ini terbukti berhasil, saya sanggup tambah peruntukan untuk program seperti ini. But I want to see results. And I want to see sincere implementation. Kita nak buat sekolah-sekolah tema, bergaduh pasal kontraktor, siapa dapat kontrak. To me, that's not important. Deliver the schools for the Indian community as fast as possible. This is what we want. Inilah cara kita ke hadapan. Kalau belum ada lagi ini board, kita tubuhkan board. Bila ada board, bagi peruntukan pada macam sekolah kebangsaan SJKC, kita serah peruntukan pada the school board implement. Mudah. Tapi with due respect, with Tamil school, bergaduh siapa dapat kontrak. But this sort of things must be put to rest. We must move forward, and we're willing to change. Datuk Seri Palanivel sebut tadi, we cannot allow the Indians to be the old economy. I agree. We cannot allow the Indians to be the old economy. I'd like to see more Indians in the new economy.